Seterusnya, mari kita lihat tajuk 10.2 Kemunculan Pemerintahan Tempatan. Dalam tajuk ini, kita akan lihat di Sarawak dan Sabah sebenarnya telah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri. Bentuk pemerintahan ini wujud berdasarkan kawasan geografi iaitu pesisir pantai, muara sungai atau lembah sungai dan pedalaman. Mari kita lihat dahulu kemunculan pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di Sarawak juga seperti di beberapa kawasan di alam Melayu telah menampakkan ciri-ciri tamadun yang tinggi dengan mendirikan beberapa buah kerajaan awal di kawasan pesisir pantai dan lembah sungai. Suku kaum lain di kawasan pedalaman masih berada dalam masyarakat kesukuan. Kemudian, Kesultanan Melayu Brunei telah menyebarkan pengaruhnya di Sarawak. Yang pertama kita akan lihat kepimpinan kesukuan. Di kawasan pedalaman Sarawak, terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada kawasan muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Masyarakat Iban mempunyai ketua mereka sendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Bagi kaum Kayan pula, pemimpin mereka dikenali sebagai Kelunan Marin atau Hipun Umar. Pemimpin kaum Kenyah pula digelar Peran Lepo. Pemimpin kaum Kelabit dikenali sebagai Laih Gaih. Yang kedua merupakan kepimpinan lembah sungai. Kepimpinan ini terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan dan yang kedua, wakil raja. Kaum Melayu di pesisir pantai dan lembah sungai menerima pengaruh daripada kerajaan di alam Melayu dan membentuk pemerintahan. Terdapat dua bentuk pemerintahan seperti yang telah saya maklumkan tadi, iaitu yang pertama secara kerajaan dan yang kedua melalui wakil raja. Mari kita lihat dahulu kepimpinan lembah sungai melalui wujudnya kerajaan. Di Sarawak, terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai iaitu Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan Melano. Wujud interaksi antara kerajaan ini dengan kerajaan luar dan kerajaan ini telah muncul sejak abad ke-7. Ini merupakan batu berhala iaitu yang dijumpai di Samarahan yang berkaitan dengan kerajaan Samadong. Ini pula merupakan batu gambar di Santubong yang membuktikan kewujudan kerajaan Sawaku. Antara kerajaan-kerajaan yang muncul di Sarawak adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kerajaan Samadong, yang mana lokasinya adalah di Samarahan dan Sadong dan muncul pada abad ke-7. Kerajaan Sawaku pula, lokasinya adalah di Santubong dan sekitar Sungai Sarawak yang muncul pada abad ke-7. Kerajaan ini diasaskan oleh Datu Merpati. Kerajaan Kalka pula berada di Kuala Sungai Kalka dan diasaskan oleh Dayang Hubu dan Dayang Ruku. Kerajaan Melano merupakan kerajaan yang berada di Sungai Retus yang muncul pada abad ke-11. Kerajaan Melano ini telah diasaskan oleh Tugau. Seterusnya adalah kerajaan Saribas. Lokasinya ada di lembah Sungai Saribas dan Sungai Limbang yang muncul pada abad ke-15. Kerajaan ini telah diasaskan oleh Pangeran Temenggung Abdul Kadir yang berpusat di Tandang Sari, muara Sungai Saribas. Mari kita lihat pula kepimpinan lembah sungai melalui wakil raja.
Pergerakan dan penghijrahan penduduk di alam Melayu telah membawa perubahan dan pembentukan tamadun yang lebih tinggi. Penduduk di kawasan pesisir pantai Sarawak yang terdiri daripada kaum Melayu telah dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya, Brunei dan Majapahit. Kerajaan Sawaku yang berpusat di Santubong, Kerajaan Samadong di Lembah Sungai Samarahan dan Kerajaan Kalka di Kuala Sungai Krian telah membentuk sistem berkerajaan sendiri dengan menggelarkan raja mereka sebagai Datu, Datu Abang dan Dayang. Kesultanan Melayu Brunei kemudiannya mengekalkan sistem pemerintahan kerajaan Melayu di Sarawak kecuali kaum Dayak yang diberi gelaran seperti orang kaya. Rumusannya, lokasi memainkan peranan dalam membentuk pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di lembah sungai ditakbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Penduduk di kawasan pedalaman pula membentuk pentadbiran berdasarkan suku kaum dan puak tertentu. Kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa penduduk Sarawak telah mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur. Tahukah anda bahawa bukti tentang 5 kerajaan di Sarawak adalah berdasarkan manuskrip luar dan tempatan? Sumber kerajaan Majapahit iaitu Negara Kertagama yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak iaitu Sawaku, Kalka, Samadong dan Melano. Berdasarkan silsilah Raja-Raja Brunei dan syair Awang Semaun, telah wujud 5 kerajaan di Sarawak iaitu Kalka, Sarawak iaitu Sawaku, Saribas, Samarahan merujuk kepada Samadong dan Mukah merujuk kepada Melano. Selain itu, beberapa manuskrip tempatan membuktikan kewujudan kerajaan-kerajaan ini seperti dalam hikayat Datu Merpati Jepang yang menyatakan terdapat kerajaan di Santubong dan syair Tarsilah Cetera Datuk Gundam dan Temenggung Abdul Qadir Negeri Saribas yang mengaitkan kewujudan kerajaan Saribas dengan Kalka. Mari kita lihat pula kemunculan pemerintahan tempatan di Sabah. Masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan kaum yang lain. Di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja dan ketua bebas. Mari kita lihat dahulu yang pertama berkaitan dengan kepimpinan kesukuan. Masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa-kuasa luar. Hari ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai. Kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Bobohizan atau Bobolian bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murut pula akan mengurus soal adat dan pantang larang. Kewujudan pertempatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan yang berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Sulu dan Ketua Bebas. Yang kedua merupakan kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi wakil Brunei, wakil Sulu dan Ketua Bebas. Mari kita lihat dahulu yang pertama iaitu wakil raja. Pengaruh dari Brunei dan Sulu di Sabah adalah menerusi wakil-wakil raja.
Kuasa pemerintah wakil raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Mereka juga akan mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Yang kedua adalah ketua bebas. Kepimpinan ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada Sharif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan Datu Kurunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja sama ada dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab Sharif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka. Ini merupakan peta kedudukan pemerintahan tempatan di Sabah. Penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintahan tempatan yang muncul di lembah sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dalam aspek kepimpinan dan bertanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya sendiri.